Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga saat ini masih lagi kita terus mendapat nikmat kehidupan dalam Islam dan iman. Alhamdulillah, Ramadan yang kita lalui sudah semakin berkurangan tempohnya, semakin sampai kepada penghujung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kita untuk lebih kuat lagi untuk beribadah kepada Allah dalam rangka menyediakan diri untuk kehidupan selepas daripada kematian. Dan Alhamdulillah, baru sahaja kita melalui satu waktu ataupun hari yang kita namakan dia sebagai Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Walaupun beberapa pendapat, ada yang kata 18 Ramadan, ada yang kata 20, ada yang kata 24. Itu bukanlah satu isu utama untuk kita nak bangkitkan. Tetapi yang lebih utama untuk kita nak isukan bila kita sebut berkaitan dengan Nuzulul Quran, bagaimanakah Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita ambil perhatian. Adakah Al-Quran itu telah pun menjadi sebenar-benar panduan dan ikutan kita, ataupun ianya masih lagi tertinggal di belakang. Al-Quran masih lagi tertinggal di belakang, maknanya kita masih mendahulukan nafsu kita. Kita masih lagi bergerak dalam keadaan kita tidak meletakkan Al-Quran sebagai pegangan utama. Jadi itu yang perlu kita ambil perhatian. Bila sebut saja Al-Quran, bukan semata-mata dalam konteks bacaan. Dan kalau kita tengok hukum membaca Al-Quran pun, tak ada satu pendapat yang mengatakan wajib baca Quran. Kalau tak baca Quran jadi berdosa. Tidak pun. Daripada seluruh Al-Quran 114 surah itu, hanya satu saja yang wajib dibaca. Itu pun bukan dibaca dalam keadaan duduk-duduk begitu dah. Wajib dibaca itu pun hanya dalam solat, iaitu suratul Fatihah. Adapun kalau selain daripada solat,
tidak diwajibkan membaca pun Quran. Sunat saja baca Quran. Sunat saja baca Quran. Cuma luputlah, rugilah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahkan dengan wahyu terbesar, itulah Al-Quran, tapi kita tak baca. Itu saja. Nak kata berdosa, nak kata keluar daripada keimanan, itu tidak. Yang wajibnya kita jadikan Al-Quran itu sebagai panduan. Yang wajibnya kita ikut apa yang Allah sampaikan dalam bentuk Al-Quran itu, yang patut kita ikuti. Itu kita kena tanya pada diri kita, betulkah kita telah pun menjadikan Al-Quran itu sebagai satu panduan? Bila kita meraihkan hari seperti nuzul Quran, itu kita kena tanya diri kita, sudah menjadi ikutan sebenar ataupun masih lagi terumbang-ambing. Itu penting. Pun begitu Al-Quran, ada satu ketika nanti, boleh jadi satu masa nanti, tak kala mata dah tak larat nak buka, mulut dah tak mampu nak berbicara, lidah dah keluh, kaki tangan sudah pun kerah tak boleh nak bergerak, tapi selagi masih ada nyawa, pada ketika itu ada satu yang mampu, yang masih, yang boleh untuk memberikan respon, iaitulah hati. Walau mata tak boleh buka dah, tenat dah, walau telinga tak boleh dengar, walau lidah sudah keluh, kaki tangan dah tak larat nak angkat, tapi pada ketika itu hati masih berfungsi. Dan rugilah orang yang pada ketika sejahtera anggota zahir batinnya, tapi dia tidak memberikan penumpuan, tidak memberikan masa kepada Al-Quran. Pada ketika itu apa lagi yang nak kita buat? Mata tak boleh buka, tangan kaki tak boleh bergerak, lidah pun dah keluh, hati je lah yang tinggal. Kau nak baca Qul Huwallah, kau lah nak baca Fatihah. Di sebab tu ada guru pesan, kalaulah dah tak boleh sangat dah, rasa dah terlambat sangat dah untuk nak kenal Al-Quran dari sudut bacaan, paling tidak pun surah-surah lazim 3 qul misalnya, pergilah, belajarlah, carilah orang yang boleh memimpin supaya bacaan jadi betul. Kalau tidak, harapkan dengan baca gaya kita je, kot tak betul. Kita saja rasa macam betul, kan? Padan bismillah, padan dengan qul huwallahu ahad, gitu saja. Jadi dia tak menepati kehendak setiap apa yang terdapat dalam ayat, iaitulah dari sudut huruf dan seumpamanya. Carilah peluang, kurangnya 2-3 surah yang dah hafal itu biar betul. Kita adalah sikit je hafal, tak betul pula, kan? Inna a'tayna tu pendek je, tapi surah tu surah yang susah nak baca tu. Sebenarnya bukan senang. Wal asr itu pun pendek juga, tapi surah yang susah tu nak baca tu. Idza ja pendek je, tapi susah juga nak sebut betul-betul tu, bukan boleh main sebut ikut dan. Dia dah hafal dah, tapi betul. Khususnya Fatihah, pi betul elok. Kan? Dia apa matlamat kita bila kita diingat dengan Al-Quran? Dalam dunia pun, kalau kita jadi orang yang ada rasa bersalah, orang yang dah buat salah, ni dunia punya cerita. Dalam bab dunia, kalau kita jadi buat salah dah, walau ditahan oleh polis ke, JPJ ke,
Bukan sebab nak cari salah, tapi rasa susah dah, rasa tahu diri tu ada buat salah. Nah, tapi dalam bab akhirat rasanya memang banyak salah. Dalam bab agama ni, rasanya memang kita ni jenis banyaklah salah. Dan dah tahu dah akan dihitung, dinilai. Adakah kita rasa bersalah? Nah, adakah kita rasa bersalah? Dalam dunia ni pun kita sanggup bertungkus lumus untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan kita. Tapi bagaimana tungkus lumusnya kita dalam keinginan terhadap kehidupan dan kejayaan akhirat? Ini pun perlu kita persoalkan. Pasal kita tentunya kalau tanya siapa-siapa pun, kalau dia orang beriman, orang Islam yang beriman, tentunya dia nak di akhirat mendapat satu kehidupan yang baik. Tapi usaha ke arah kebaikan yang bangsa akhirat itu yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Apa yang kita dah buat sebagai satu persiapan, apa yang kita dah buat sebagai satu bekalan. Itu patut kita tanya. Jadi dalam hidup kita ini, khususnya sekarang kita berada di dalam bulan Ramadan, kita tahu bulan Ramadan ini paksinya, intipatinya tak ada lain tentu kita nak takwa. Ayat ni memang akan keluar bila bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, untuk mendapatkan ketakwaan, Tapi bolehkah takwa itu datang begitu saja? Takwa ni bukan benda ringan. Takwa ni benda yang berat sangat-sangat. Sebab takwa ni satu department, satu induk yang di dalamnya ada banyak lagi. Mestilah dia Islam, kemudian dia beriman, kemudian dia beribadah, kemudian dia ada kesungguhan yang akhirnya disampai kepada keikhlasan. Begitulah antara perjalanan-perjalanan untuk nak mencapai ketakwaan. Berapa ramai orang yang puasa, bila sekali dapat lapar dahaga. Contoh yang masih, kita gunakan perkataan masih, bukan pernah, masih berlaku. Kalau pernah berlaku bermakna sekarang dah tak berlaku. Tapi yang masih berlaku, puasa tapi tak solat, puasa tapi berdating. Jangan main-main baca doa buka puasa tu. Tuan-tuan pernah jumpa? Bukan pernah jumpa, pernah buat terus. Tak pernah jumpa apa, pernah buat terus. Jangan main-main. Ada kurma seorang sebiji, atas piring. Ada Allahu Akbar, doa. Jangan main-main, doa juga. Masih berlaku, sedangkan tu maksiat. Tuan-tuan pergi bazar Ramadan. Saya rasa tuan-tuan ni semua jenis tak pergi bazar Ramadan ni, warak ni. Duduk tengok rumah. Tak. Tapi kalau pergi, tengok aurat yang masih lagi terdedah. Mana? Aurat masih terdedah. Tuan-tuan duduk depan sekolah, tengok mak cakap nak hantar anak pergi sekolah. Kalau anak perempuan, anak lelaki tak ada masalah. Anak perempuan, betih anak tu terselak lagi, bukan ada pelapis, kau pakailah seluar stoking sampai ke lutut ke apa-apa. Tak, masih lagi yang banyak yang masih terdedah lagi. Itu semua tu benda-benda yang belum lagi tercegah. Macam mana kita nak buat? Apa peranan kita? Macam mana kita nak sampaikan benda tu supaya benda tu dapat akhirnya tidak lagi berlaku di atas muka bumi. Kita ni bukan nak kejap Ramadannya. Iblis, setan ni
Dia tak takut. Dia tak takut dengan orang yang bila bulan Ramadan beramal habis Ramadan huha balik. Dia tak takut. Tak heran pasal dia tahu yang ni bukan hamba Tuhan. Yang ni dia hamba Ramadan. Pasal habis Ramadan jadi geng dia balik. Kan? Tak ada masalah apa dia. Kena ikat tak ada masalah dia. Kita dah dengar kan bila lah bulan Ramadan ni hantu setan ni kena kunci, kena ikat. Tinggal 1 lawan 1 kan. Sebelum ni kita 1 lawan 2. Kita nak lawan nafsu 1, nak lawan dengan dia tu 1. Kan? Kalau dia kata kalah je tak apalah, macam mana macam 2 lawan 1 memang kalah. Nah, kalah memanjang. Main bulan Ramadan 1 by 1. 1 by 1 kalah juga. Tak? Kalah juga ingat boleh menang. Susah. Tak boleh menang kita. Pasal apa? Pasal selama hari ni dia pun tahu dah, tak apa aku kena ikat, tak apa. Nah. Dia keluar dari Ramadan geng dia balik. Tak heran. Itu Ramadan ni tujuan untuk cas balik. Bateri dah tinggal 2-3%. Masuk Ramadan cas balik. Bagi penuh balik untuk nak jalan lagi 11 bulan. Masuk Ramadan cas balik. Supaya lepas Ramadan bateri full balik. Nah. Ni jenis charger tak masuk dah. Cucuk juga. Dah cucuk, tekan switch on apa semua, menyala lampu. Tak? Tengok tak masuk bateri. Pokoknya bateri rosak. Apa kita? Hati rosak kita. Jiwa kita tu masih belum mendapat input. Itu bukan roh, bukan jasmani saja. Kita nak latih, kita nak perkukuh rohani lebih-lebih lagi. Kita ni nakkan syurga, kita nak syurga, tapi jalan tuju ke syurga tu tak jelas. Tak apa nak nampak. Tak apa nak nampak pada pelaksanaan. Nampak pada fikiran ada. Kita minta pada Allah banyak-banyak. Bulan Ramadan ni bulan yang antara bulan yang sangat mustajab. Minta pada Allah bertaubat, bukan semata-mata taubat saja. Mudah-mudahan Allah selarikan antara lisan dan juga hati. Kita kata taubat, hati pun mudah-mudahan Allah bantu untuk sama-sama jalan ke arah taubat. Taubat ni kembali. Taubat tu maksud dia kembali. Dah melencong sangat dah. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Mana aku kembali kepadamu ya Allah. Naik balik atas landasan. Dah jatuh, dah terlari dah. Orang dah terus, kita dah sengit. Sampai ke ujung rupanya macam mana aku boleh ke tepi sikit. Tepi sikit tu tak apa lagi, orang boleh keluar panggil lagi. Takut jauh sangat dah. Patah balik. Dia terkono lama gitu kan. Patah belakang balik. Kita takut. Dalam dunia pun kalau tak jelas alamat bahaya kot kita. Kan? Itu abang dah rasanya. Abang dah. Tuan-tuan mana ingat semalam punya tazkirah pun tak ingat dah. Tambah minggu lepas, tahun lepas lagi dah ingat. Tak apa, kita ulang ni. Tak. Dalam dunia ni pun sama juga. Alamat tak jelas, tekan kat Waze pun tak jadi juga. Nak pergi rumah mat, kena tahu lah jalan berapa, kampung apa. Tulis kat Waze tu rumah mat, jenuh cari. Tak jumpa dia tak keluar. Dia searching gitu pun. Mana boleh tulis rumah mat? Boleh tulis kat Waze rumah mat. Rumah mat. Tak boleh, dia tak mau. Dia mau alamat je buat. Kita nak pergi, kita kena jelas. Jelas. Jalanan kita tu mesti kena jelas. Tu. Nak harap kita punya amal soleh mana boleh, tuan-tuan. Tak larat kita dengan badan, tak larat kita. Nak harap amal soleh dengan badan semata-mata bukannya banyak mana. Kalau ada pun belum tentu sempurna. Kalau ada pun yang kita buat selama hari ni, tak berani kita nak kata amal ibadah dengan badaniah kita, dengan tubuh badan kita ni, payah lagi kita nak kata sempurna. Ambil peluang bulan Ramadan ni juga
Untuk melatih diri beramal dengan lain, beramal dengan harta, beramal dengan harta, beramal dengan hati. Dia boleh buat sikit-sikit ni untuk diri ya. Jangan pandang orang lain. Dia macam cermin lah. Kita tengok cermin, bila kita menghadap ke cermin, kita menghadap ke cermin untuk nak sikat rambut, kita tumpu ke rambut, mana kita tumpu diri kita. Walaupun dalam cermin tu hak lain belakang tu masuk juga. Kalau belakang kita tu ada almari, kalau belakang kita tu ada benda lain, masuk ke dalam cermin tu. Tapi kita tak pandang yang tu. Kita pandang rambut kita. Pasal kita nak sikat rambut, nak picit hidung, kita pandang hidung kita. Belakang tu ada apa, kita tak peduli. Begitulah kehidupan kita ni. Pandang pada diri kita, jangan pandang sikit kebaikan kita buat, kita rasa hinanya orang lain yang tak buat. Jangan ada rasa gitu. Kita duduk dapat mai surau, dapat mai berjemaah, dapat mai buat ibadah, berkumpul, kita tujuan kita nak cari rahmat Allah, supaya Allah bagi kita rahmat. Dan bukan semata-mata untuk kita. Kalau boleh biar rahmat tu datang, asbab daripada kita, biar semua dapat. Kalau dia jasmin turun rahmat di sini, biar semua dapat. Jangan main, jangan kita harap dapat kat kita main surau yang dapat. Tak. Kalau kita aja dapat, tapi tak sejahtera tempat lain, tak sejahtera dalam kejiranan kita pun, hara juga kita pun, serabut kepala juga. Biar semua dapat. Sejahtera, baru kita pun tak serabut perut. Senang hati. Mudah-mudahan esok sama-sama semua baik. Biar jadi asbab kita pun tak apa. Betul lah kata ulama, penyelesaian kepada segala bentuk masalah yang ada dalam hidup kita ni adalah takwa. Penyelesaian kepada segala masalah yang ada dalam hidup kita ni adalah takwa. Betul, bulan puasa ni supaya dapat ketakwaan tu, dengan beribadah, menahan dirinya, kekang nafsunya, kena sabar sungguh-sungguh pasal nak dapat takwa. Apa saja masalah yang ada, pulang balik kepada Allah dengan jalan takwa. Masalah rumah tangga, balik pada takwa. Masalah tempat kerja, balik takwa. Dalam dunia ni bila bertakwa, insya-Allah tak ada masalah apa-apa. Apa saja institusi, apa juga keadaan, apa juga bentuk pengurusan, kalau didahului dengan takwa, kalau di jalan atas jalan takwa, insya-Allah semua selesai. Dia ni tak khianat, dia ni tak tipu, dia ni tak tikam belakang, dia ni tak ada masalah apa-apa. Selesai. Apa saja masalah mesti balik kepada takwa. Selagi takwa tu belum betul-betul tertanam dalam kehidupan, selagi takwa tu belum betul-betul masuk dalam diri, gitulah kita akan jumpa kepincangan demi kepincangan. Kepincangan mesti berlaku. Minta maaf cakap lah, bukan kata institusi-institusi biasa saja, ianya berlaku dalam institusi masjid dan surau sekalipun. Pasal apa tu? Pasal takwa tu lah. Takwa yang mesti nipih. Nipih tak apa lagi, takut belum sampai pun. Sebut-sebutnya kita takut. Betul lah kenapa Allah perintahkan kita puasa. Salah satu dia suruh dapatkan takwa tu, supaya selepas daripada ni perjalanan tu terus baik, jalanan tu terus elok, segala pengurusan dalam keadaan baik. Itulah kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita ni dimuliakan hanya dalam Islam. Kita ni dimuliakan hanya dalam Islam. Dalam Islam saja kita mulia. Kalau kita nak cari kemuliaan dalam jalan lain selain daripada jalan Islam, semua tu hina. Semua tu hina. Yang mulia hanyalah dengan Islam. Apa dia? Mesti takwa. Barulah jadi mulia. Dalam seluruh malaikat yang ada, yang paling dimuliakan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dalam para rasul, para nabi alaihimussalatu wassalam, yang paling diangkat adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam
seluruh hari ada satu hari yang dimuliakan lebih dari yang lain, hari Jumaat. Nah, dalam seluruh bulan ada satu bulan yang lebih dimuliakan, itulah bulan Ramadan. Nah, mulianya. Jadi Islam hanya satu-satu jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Tuan tengok kalau tuan-tuan pergi hotel, tuan pernah pergi hotel? Pergi hotel canggih hebat, sampai kat pintu masuk utama tu tengok-tengok, oh, kapet, ya Allah, tebalnya, dengan wanginya, kan? Kalau simen tak ada kapet pun berkilat, lampu keluar kot simen, bukan lampu yang terpantul daripada atas tu, tak, simen tu terus ada lampu. Hebatnya. Walau hebat begitu sekalipun, masukkan kasut-kasut gitu juga, seret juga dengan beg-beg tu, tak ada kata apa pun. Hebat ni pun tak ada tuan-tuan buka kasut, kepit sila ketiak, jalan. Sekapet hebat ni tak, jalan juga, kan? Macam mana wangi pun jalan macam tu juga, kan? Tapi kalau masuk mana-mana kampung, singgah masjid surau kayu, nak condong dia lebih sikit daripada jam Teluk Intan, lebih sikit, bukan kurang sikit, dia lebih sikit. Tapi ada tu yang scan tu, yang main-main cek suhu ada, normal temperature juga ada nak. Walaupun dia sengit lebih daripada tu, ongek nak pijak tangga tu, nak kena naik solat belah atas, kan? Tengok-tengok kapet, oh, berlubang, bau tak berapa selesa dah. Nah, tak berani juga pakai kasut. Pasal Allah muliakan. Sebab pasal dia terkait dengan agama, terkait dengan Islam, Allah muliakan. Nah, walau hotel tadi canggih pun pakai kasut juga, tak ada heran. Surau berlemuih dah, nah, masuk tetap tak berani pakai kasut. Sebab pasal dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab tu kena ambil perhatian. Sampai tahap mana dah kita ni, tahap mana dah kita ni berada. Dulu pun pernah kita sebut dah, kita tak tahu kita ni di permulaan kah, kita ni di pertengahan, ataupun kita ni sudah di penghujung. Bukan usia yang menjadi kiraan. Nah, bukan usia yang menjadi kiraan. Kalau usia yang menjadi kiraan, sudah ada dia punya standard. Standard phase. Ada fasa standard. Fasa pertama, peringkat pertama, permulaan sekian-sekian umur. Masuk sekian-sekian umur sampai sekian-sekian umur ni sudah masuk peringkat pertengahan kehidupan. Tak ada. Kita tak tahu. Kalau kita kata aku baru umur 20, mungkin 21 mati, bermakna sudah sampai peringkat ujung, kan? Aku umur 70 dah ujung-ujung dah, tengok mati 180. Mana? Makna baru permulaan baru. Boleh jadi tak? Tuan-tuan peringkat berapa? Permulaan ke, pertengahan ke, akhir? Siapa tahu? Tak tahu, memang takkan tahunya. Nah, beruntunglah orang yang permulaannya baik, tengahannya baik, ujungnya baik. Oh, yang ni sangat bertuah lah, marvelous, kan? Untung juga orang yang permulaannya tak baik, pertengahan pun tak baik, tapi penghujungnya baik. Untung juga. Permulaan tak baik, pertengahan baik, ujung baik, oh, marvelous juga. Tapi kalau permulaan baik, pertengahan baik, lagi kat last sekali, TikTok juga. Layan juga TikTok. Dah. Pakai swimming suit pula tu. Jangan main-main. Tapi kopiah ada. Mana kita tahu? Ini tak? Kita tak tahu. Sekarang ni kita rasa alhamdulillah, boleh berkopiah, beli sarung kain pelekat, baju Melayu, jubah,
usung sejadah, kita rasa macam okey dah. Nah, tengok baru permulaan. Nah, tak tahu bila hujung pula. Kacau kita. Nah, lepas tu ada satu kisah. Satu kisah ni untuk ambil iktibar saja kisah ni. Satu kisah iktibar saja. Ada satu kisah disebutkan suatu ketika satu ketika, ini pun saya dengar daripada ustaz lain juga. Kita kongsi je lah. Satu ketika ada malaikat diarahkan supaya naik ke Lauh Mahfuz. Naik Lauh Mahfuz, tengok apa yang telah dicatatkan oleh Allah, yang telah tertulis di Lauh Mahfuz tentang seorang abid. Abid ni ahli ibadah. Ahli ibadah. Maka malaikat ni pergi tengok. Malaikat ni tengok, rupanya pengakhiran yang telah tertulis untuk si abid ini, untuk ahli ibadah ni adalah neraka. Walau dia ahli ibadah, hebat pengabdian dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan izin Allah telah mengarahkan malaikat itu untuk pergi menyampaikan apa yang telah diketahui oleh malaikat itu kepada si abid ni dengan izin Allah. Kita pun kalau Allah nak izin, kita boleh bertemu, bertembung, lihat dan berbicara dengan malaikat, boleh je. Takut tak sempat bicara, mati, terkejut. Tak. Tapi tuan-tuan yakin tak tuan-tuan akan bertemu dengan satu malaikat? Malaikat ambil bagi senyap tu. Kan? Tu. Dan tu memang bertembungnya. Nah, jadi malaikat ni pun pergi, sampaikanlah berita yang telah dia ketahui, beritahu dekat ahli ibadah ni, wahai abid, ahli ibadah, aku ada benda duka cita nak bagi tahu. Orang ahli ibadah ni dia tak heran lah. Dia tahu, dia boleh rasa dan seumpamanya lah. Dia tak ada ketakutan lah. Nah, aku nak bagi tahu kamu, aku dah melihat apa yang tercatat di Lauh Mahfuz berkenaan dengan diri kamu. Sesungguhnya kamu akhirnya nanti adalah ahli neraka. Apa jawab abid ni? Dia kata, Alhamdulillah. Malaikat ni dia kata, barangkali dia ni tak dengar aku cakap ni. Dia cakap kuat sikit pula. Dah aku bagi tahu, aku dah tengok kamu ni sebenarnya penghujungnya nanti ahli neraka. Abid ni kata, malaikat ni tak dengar aku jawab tadi. Aku dah jawab lah tadi, Alhamdulillah. Dia pun jawab kuat balik sikit lagi, Alhamdulillah. Malaikat kata, dia ni tentu tak dengar aku cakap. Malaikat ulang lagi sekali, kamu ni akhirnya nanti ahli neraka. Abid ni kata, tak dengar lagi dia ni. Alhamdulillah. Dia pun lagi kuat. Mereka kata, oh betul-betul dia dengar lah ni. Mereka tanya dengan dia, aku pelik pula, kenapa kamu bila dapat tahu kamu ni ahli neraka, kamu masih lagi bercakap Alhamdulillah? Jawab si abid ni, dia kata, kerana kalau itu sudah kehendak Allah, maka aku sebagai hamba, apa yang aku boleh buat? Kerana aku hanya buat kerja aku sebagai hamba. Hak yang perlu ditunaikan kepada Allah adalah kerja hamba. Bila Allah perintah begitu, begini, aku buat. Tapi bukan milik aku. Kalau Allah redha dengan apa yang aku dah buat, dan itulah yang diberi kepada aku kena redha lah, kata si abid ni. Terkejut malaikat. Kembali je malaikat kepada Allah. Allah perintahkan supaya kembali ke Lauh Mahfuz untuk tengok balik. Malaikat pergi tengok, dah tukar dah. Jadi ahli syurga. Mana? Ni nak cerita apa? Nak cerita kepada kita, sebab tu kita ni seboleh-boleh dan sepatutnya kena, ini dia masuk tasawuf lah sikit. Nah, bukan semata-mata untuk berbuat kebaikan dengan sebab nak kejar sesuatu yang dijanjikan.
Kerana setiap yang dijanjikan itu ada hak oleh pemiliknya untuk nak ubah. Nah, macam kita sebutlah, kalau bos janji nak bagi bonus 2 bulan, tiba-tiba dia jadi sebulan, kita nak kata apa? Takkan kita nak pergi jumpa, kata 2 bulan ni pasal apa bagi sebulan? Dah kalau aku bagi sebulan juga, nak buat apa? Dan dia kata, dia tanya kita balik, kita nak jawab apa ke dia? Berani nak berhenti? Daripada tak ada langsung. Pasal apa dia boleh buat macam tu? Pasal hak dia, milik dia. Faham tak? Itu kita kena buang rasa keadaan diri kita. Jangan kita rasa kita ada semua. Jangan. Sifat ananiah kena buang, keakuan diri. Jangan. Kita tak boleh berasa kita ni aku semua, aku tak boleh. Betul? Sebenarnya semua dia, bukan aku. Jangan. Allah. Dah kalau syurga dah tak ada, kita beramal sebab apa pula? Sebab tak mau masuk neraka. Dah kalau neraka pun tak ada, syurga dah tak ada, neraka pun tak ada. Kalau tak beramal pun tak apa dah lah. Macam apa? Pasal neraka pun tak ada. Turun makluman. Syurga dan neraka telah dihapuskan. Agak-agak tuan-tuan nak beramal lagi tak? Kalau selama ni kita beramal kerana tu lah. Ni dia panggil maqam mukhlisin, maqam ikhlas. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maknanya persembahan semata-mata kepada Allah, tak ada lain. Mempersembahkan diri kepada Allah. Dah kata tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, mana mempersembahkan diri atau persembahan hanya kepada Allah. Dia kata lillahi ta'ala, buat semata-mata kerana Allah, dia saja. Itu dulu kita pernah sebut juga di sini dulu, kan? Anak ni duk kat ruang tamu, duk main ke, duk belajar ke, duk tengok TV ke, tak kira lah. Mak masak di dapur, mak tengah duk ketung ketang kat dapur. Tiba-tiba guruh dentum kilat apa semua, nak hujan. Turunlah hujan lebat. Kain baju tu gantung kat balkoni, tempiah. Mak ni tak perasan, anak jerit dah, mak hujan. Mak mana nak dengar dah. Dengan blendernya sebelah, dengan kuali lagi, ketung ketang. Tak dengar dah jerit. Dia anak ni pun tolonglah mak tu angkat kain baju tu. Dia angkat pasal takut lagi basah. Tolong sian kat mak ni, mak tengah penat kat dapur, aku pergi angkat kain baju, angkat. Mak pun beralih-beralih lah, hujan kakak oi, dia tolak ni kain baju. Tengok-tengok dah angkat dah. Dah angkat dah. Okey, selesai lah. Habis pada tu mak dia pun kata, kakak, hari ni mak belanja kakak. Saya kakak tolong angkat kain baju tadi. Adakah tadi masa dia angkat baju tadi memang dia pergi angkat sekali lagi, memang dia nak belanja? Masa dia hujan turun, dia jerit kat mak dia, mak hujan. Mak dia tak dengar, waktu dia pun pergi berlari angkat kain baju. Tuan-tuan rasa waktu tu dia berhajat kepada belanja ke, upah ke tidak? Tiba-tiba dapat upah, kan? Dapat upah. Masa dia buat tadi tu, yang kata ikhlas tadi tu, payah nak dapat tu. Cuba besok pula nak hujan lagi, kain baju ada lagi macam semalam. Kali ni agak apa pula dia punya rasa? Ni kalau aku tolong orang ni, barangkali dapat upah lagi pula. Kat situ dah kacau dah. Pasal kali pertama upah dapat, tapi tak minta pun, tak ada lintas pun. Ni semata-mata kerana mak tu je. Semata-mata kerana mak. Ni kalau kesian ke mak ni. Pergi angkat, tiba-tiba dapat upah. Besok mai guruh lagi sekali, bong hujan pula.
Tak jerit dah kat mak tu barangkali. Pergi angkatnya, mak siap bagi tahu lah, mak kakak dah angkat kain. Nak? Lintas pula satu keinginan nak kepada habuan. Dah kita bagaimana? Kita bagaimana? Itu kita kena tanya bagaimana pengakhiran akhirat kita. Bersediakah kita dengan azab neraka? Bersedia tak kita dengan azab neraka? Tentu jawab dia tak sedia. Tak ada siapa berani kata aku tak ada apa, relax ya kalau kena esok. Tak ada. Tak siapa berani kata punya. Nah, dosa kata neraka, kubur tu macam mana tu kubur tu. Nah, ni ulang kaji je lah ni. Ulang-ulang siar dia panggil. Nah, drama boleh tengok banyak kali, dah ada heran pun. Nah, takkan ni tak boleh ulang. Mati tahun 1800 lah ni 2020. Berapa tahun dah? Daripada 1800 mai kepada 1900 berapa tahun? 100 ke 1000? Dah, yang tu pun blur dah. Aduh. 100 lah kan? 100 tahun. Mana 200 tahun dah kalau mati 1800. Ni tak? Masa dia mati tu umur 100. Duduk dalam kubur. Lama dalam kubur lagi daripada lama atas dunia. Nah, kita tak tahu. Mati 2020. Tak mahu lah, 2050 lah. 2020. Cuba tengok. 2400 baru kiamat. Allah. Lamanya. Lama dalam tu lagi. Dekat transit antara dunia dan akhirat. Transit kubur. Sebab nanti semua dah mati, baru bangkit balik. Hak mati dulu tunggu asal. Dan tu. Lama dalam kubur lagi. Dalam kubur ni ada riwayat sebut, bila disoal Munkar wa Nakir, kalau tak boleh jawab, diketuk dengan tongkat kan. Tongkat Munkar Nakir kan. Terbenam sehingga 70 hasta ke dalam tanah. 70 hasta tinggi tu. Lebih kurang sama tinggi blok lah. Kurang lebih aku. Kurang lebih kan. Congkir pula dengan kuku dia. Riwayat sebut kuku punya panjang, korek pula macam piling tu. Hebatnya tongkat tu. Dalam riwayat lain pula, tongkat tu kalau dia letak di atas bukit Uhud, runtuh bukit. Letak baru bukan ketuk. Ni kena ketuk tu. Boom. Boleh tahan ke dah, macam lawak, tapi kena bayangkan tengok duduk dalam tu. Hebat tak hebat, balik lagi suruh anak umur 4 tahun tu pegang senduk. Dik try ketuk kepala ayah. Boleh tahan kira hebat sikit dah. Kau tak boleh tahan dengan senduk pun. Dengan tongkat ni, dengan main-main. Bersediakah kita? Boleh tahan ke kita? Kerja hamba tunaikan hak Allah. Ni semua benda yang terangkum dalam Quran yang kita sebut tadi, yang kita kata tadi pada awal tadi, nuzul Quran. Ingat ke Quran, hari turun Quran, tak kisahlah hari apa pun turun Quran tu. Quran itu sudah menjadi pegangan sebenar ataupun tidak. Quran itu sudah menjadi panduan dengan sebenarnya ataupun tidak. Akan duduk kat rak je. Rasa nak ambil kan. Rasa nak ambil. Tak mau tinggal kat tu. Biar pergi ke dia. Macam mana? Ini persoalan yang perlu kita cari jawapan, yang perlu kita kena huraikan dalam kehidupan kita. Ini apa tujuan kita beramal ibadah? Nak dapat redha Allah je. Dan redha Allah tak ada masalah. Allah redha, alhamdulillah. Allah redha, alhamdulillah. Pasal apa saja sakit, apa saja susah, apa saja seksa, apa saja pahit perih yang kita lalui di atas muka bumi ini,
dia akan berakhir dengan kematian. Dan mati habis lah. Nak fikir apa lagi lah? Duk fikir susahnya, sakitnya, seksanya apa semua. Mati habis lah benda tu, hilang. Habis lah, putus lah. Nak? Kencing manis masuk kubur, tak ada sambung lah. Sakit jantung masuk kubur, tak sambung dah. Nak? Fikir macam mana nak buat tu, nak buat ni masuk kubur, tak fikir dah. Habis dia. Dunia punya urusan, siksa susah bagaimana sekalipun, dia akan terhenti, terputus dengan kematian. Berakhir dengan kematian. Habis dah cerita pasal dunia punya perik, siksa dan seumpamanya. Tetapi bagaimanakah keadaan yang berlaku apabila dibangkitkan semula di alam yang namanya akhirat? Kat situ sakit, siksa, pedih, perik, payah, nak kena berdepan dengan apa? Nah, apa yang kita nak kena berdepan? Tak ada lain lah, dua saja. Tak syurga, neraka. Fariqum fi sa'in wa fariqum fil jannah wa fariqum fi sa'in. Satu golongan ke syurga, satu golongan ke neraka. Nah, lepas tu kena hidup seolah-olah setiap hari dalam Ramadan. Itu saja yang boleh selamat. Lepas Ramadan pun macam ni juga. Lepas Ramadan pun macam ni juga. Lepas Ramadan pun teruskan juga. Berasa macam kita ni duduk dalam Ramadan. Buat amal ibadah. Jangan tunggu Ramadan, pahala lebih. Pahala lebih, Ramadan. Ramadan, pahala lebih, baru nak buat. Itu tak tepat. Ya. Jangan sampai kita jadi macam tu. Kita tunggu pula Ramadan, baru nak ni pula. Itu yang perlu kita ambil perhatian. Jadi, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini adalah sikit sebanyak refresh untuk kita renung, kita nilai. Dan jangan renung nilai je, mesti kena bertindak. Mesti kena bertindak. Sebagaimana kita bertindak dalam perkara yang kita rasa ada manfaat pada bahagian dunia, lebih-lebih lagi lah dalam perkara akhirat, kena lagi kuatlah kita bertindak. Hang kalau nak macam ni, hang kena buat macam ni. Hang kalau nak macam ni, kita kena buat macam ni. Nak macam ni, kena buat macam ni. Tapi dalam perkara dunia, nak macam ni. Kalau nak syurga, dia mesti mati dulu. Nak syurga mesti mati dulu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Minta syurga tu. Minta syurga. Ingat boleh syurga, tak mati dulu. Lepas mati tu kena nilai pula. Layak ke tak? Dia minta. Nak balik kepada Allah, mesti dalam keadaan bersih. Qalbin salim, mesti keadaan bersih. Jadi usahalah, sama-sama kita berusaha, dan mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kekuatan untuk kita dapat membersihkan diri kita sebelum kita dijemput pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa pasangan kita, anak-anak kita, guru-guru, adik-beradik, kaum kerabat, jiran tetangga, sahabat dan seluruh kaum muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah lindungi kita daripada wabak COVID-19 yang masih menular. Moga Allah Subhanahu wa taala angkat dan hapuskan wabak COVID-19 ini daripada muka bumi. Semoga dengan terhapusnya COVID-19 kita mendapat kesejahteraan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, maka Engkaulah yang menyembuhkan. Di kalangan kami ada yang susah, maka Engkaulah yang memudahkan. Di kalangan kami ada yang resah, maka Engkaulah yang menggembirakan. Ya Allah, murahkanlah, makmurkanlah rezeki kami dengan kebajikan. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, solehah, beriman, bertakwa, berjaya, cemerlang, sejahtera dunia dan akhirat. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dosa-dosa dan kelalaian kami diwarisi oleh zuriat keturunan kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah sedikit daripada kebaikan yang kami pernah lakukan di sisi-Mu ya Allah sebagai satu warisan buat zuriat keturunan kami. Ya Allah, jauhilah
kami dan seluruh keturunan kami, zuriat kami daripada segala bentuk kelalaian dan kemaksiatan seperti mana yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, moga-moga ya Allah diberikan kami kekuatan untuk melakukan kebaikan, dipimpin terus berada dalam keimanan dan ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, pandang kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Pandang kami dengan keridhaan-Mu, ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kami lemah, ya Allah, tiada daya dan upaya kami melalui segalanya tanpa bimbingan dan petunjuk-Mu, ya Allah. Temukan kami dengan Lailatul Qadar-Mu, ya Allah. Temukan kami dengan Lailatul Qadar-Mu, ya Allah. Temukanlah kami dengan Lailatul Qadar-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiada daya dan upaya kami melalui segalanya tanpa bimbingan dan petunjuk-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salah silap saya mohon maaf. Hargailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.